Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob telah mendedahkan yang UMNO sudah tahu yang sekiranya PRU 15 diadakan tahun lepas, maka Barisan Nasional akan kalah. Tetapi Ahmad Zahid Hamidi degil. Dia tidak mau dengar dan ahli-ahli majlis tertinggi UMNO yang sewaktu dengan Zahid Hamidi tekan Ismail Sabri supaya parlimen dibubar dan PRU 15 diadakan tahun lepas. Pada mulanya Ismail Sabri tidak mau bubar parlimen. Tetapi tekanan terhadap Ismail Sabri teruk sangat. Jadi Ismail Sabri had no choice. Dia tidak boleh buat lain selain dari bubar parlimen. Dan ada juga cerita bahawasanya sekira Ismail Sabri tidak bubar parlimen, maka lembaga disiplin UMNO akan ambil tindakan terhadap Ismail Sabri dan Ismail Sabri boleh digantung atau dipecat dari parti. So, nasib Ismail Sabri akan jadi samalah dengan nasib Khairi Jamaluddin, di mana beliau dipecat atau ditendang keluar dari parti. So, untuk elak dari lembaga disiplin UMNO mengambil tindakan terhadap Ismail Sabri, maka dia terpaksa tunduk kepada tekanan dari Zahid Hamidi dan beberapa ahli majlis tertinggi UMNO dan bubar parlimen dan mengadakan PRU 15. Cerita yang dikeluarkan oleh orang seperti Ketua Penerangan Kerajaan Lokman Adam dan sebagainya ialah sekira parlimen dibubar dan PRU 15 diadakan tahun lepas, maka Barisan Nasional akan menang 2/3, iaitu 148 kerusi parlimen. Dan Barisan boleh menang 2/3 tanpa kerjasama dengan mana-mana pihak, baik Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Dan sekiralah Barisan Nasional kalah di dalam PRU 15 tahun lepas, maka Barisan Nasional tidak akan bekerjasama dengan mana-mana parti, baik Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Barisan Nasional rela menjadi pembangkang selama 5 tahun sekiralah UMNO dan Barisan kalah PRU 15. Ini gambaran yang diberi, mesej yang diberi, naratif yang hari-hari diulang, repeated every day oleh budak-budak UMNO. Jadi dengan itu Ismail Sabri tidak ada cara lain selain dari bubar parlimen, adakan PRU 15. Sekira tidak, mungkin dia akan digantung atau ditendang keluar dari UMNO. Dan sekira tidak pun, dan sekira pilihan raya diadakan tahun ini dan bukan tahun lepas, dan sekira UMNO tidak menang atau Barisan Nasional tidak menang 2/3, iaitu 148 kerusi, maka mereka akan salahkan Ismail Sabri. Mereka akan kata, kita dah bagi tahu kalau pilihan raya diadakan tahun lepas, Barisan boleh menang 2/3, 148 kerusi. Tapi oleh kerana PRU 15 ni delay hingga tahun ini, iaitu tahun 2023, maka Barisan gagal memenangi 2/3. Mungkin menang kurang dari 100 kerusi atau kurang dari 80 kerusi. Maka yang perlu disalahkan ialah Ismail Sabri, sebab Ismail Sabri enggan ikut arahan parti, iaitu untuk bubar parlimen dan adakan PRU 15 tahun lepas. Dan kekalahan UMNO dan Barisan di dalam PRU 15 ialah kerana Ismail Sabri. He is to blame.
oleh kerana tidak ikut arahan parti. So untuk elak daripada all those complication, maka parlimen dibubar, PRU 15 diadakan, dan bukan saja Barisan gagal memenangi 2/3 dari kursi parlimen ataupun 148, tapi Barisan Nasional menang hanya 30 dan hanya 26 kursi UMNO. Ini bukan saja satu kegagalan ataupun kekalahan. Ini boleh kita anggap mana UMNO dipancung. UMNO was massacred di dalam PRU 15. So that is a cerita yang telah didedahkan oleh Ismail Sabri. Tetapi yang sebenar, kita dah tahu cerita ni lama. Dan saya sendiri pun dah berapa kali saya buat video dan saya dedahkan bahawasanya Ismail Sabri ditekan, dan orang yang menekan ialah Ahmad Zahid Hamidi dan orang-orang yang sewaktu dengan dia di dalam Majlis Tertinggi UMNO. Mereka duduk tekan Ismail Sabri untuk bubar parlimen, adakan pilihan raya tahun lepas, walaupun Ismail Sabri tak mau. Dan apabila orang seperti Ketua Penerangan Kerajaan Lokman Adam mengumum yang sekira Ismail Sabri tidak bubar parlimen dan mengadakan PRU 15 tahun lepas, maka lembaga disiplin UMNO akan ambil tindakan. Dan apabila pengerusi lembaga disiplin UMNO tu letak jawatan, maka kita boleh suspek lah yang pengerusi lembaga disiplin UMNO ni ditekan untuk ambil tindakan terhadap Ismail Sabri, dan dia tak mau sebab dia rasa ini satu salah guna kuasa dan satu kezaliman terhadap Perdana Menteri, maka dia dipecat ataupun diarah suruh letak jawatan kerana tidak mau ikut arahan, tidak mau ikut perintah Ahmad Zahid Hamidi. So masa tu lagi kita dah boleh agaklah yang memang betul lembaga disiplin UMNO ditekan untuk ambil tindakan, dan apabila mereka enggan, maka parti mengambil tindakan terhadap lembaga disiplin UMNO atau pengerusi lembaga disiplin UMNO. That more or less boleh kita confirm lah. Dan yang terkini hari ini ialah Khairy Jamaluddin akan disiasat atas salah guna kuasa, bahawasanya masa dia jadi Menteri Kesihatan, dia telah membeli vaksin tanpa mengikut prosedur yang betul atau tanpa kelulusan dari pihak tertentu. Jadi ini boleh dianggap sebagai salah guna kuasa. Dan ada juga orang misalnya seperti Lokman Nur Adam berkata yang vaksin yang Khairy beli ni melibatkan rasuah, melibatkan kickback. Maknanya Khairy mendapat banyak komisen di atas vaksin yang dibeli. So itu sekarang ni bukan saja salah guna kuasa ataupun tidak mendapat kelulusan, tidak mengikut prosedur, tapi melibatkan jenayah, iaitu rasuah. So nampaknya mereka betul-betul nak habiskan riwayat ataupun kerjaya politik Khairy dengan macam-macam tuduhan salah guna kuasa dan rasuah dan macam-macam lagi. It looks like they're going to finish off Khairy. Juga diorang umum hari ini menantu kepada Muhyiddin Yassin juga disiasat di atas projek bernilai 1.2 bilion yang dianggap sebagai projek yang gagal, projek yang mungkin tidak berjalan dengan lancar, dan juga tuduhan salah guna kuasa. Dan ini mungkin cara mereka nak kenakan Muhyiddin, sebab Muhyiddin Perdana Menteri, menantu dia dapat projek ni melibatkan rasuah, dan projek ni gagal, dan jumlah dia atau nilai dia tinggi, iaitu 1.2 bilion. Jadi kalau tengok hari ni lah, berita hari ni memang ada usaha untuk nak habiskan Khairy, nak habiskan
Muhyiddin Yassin bermaknanya Parti Pribumi Bersatu lah. Sebab akan melibatkan beberapa pemimpin juga di dalam Parti Pribumi Bersatu. So akhirnya tinggal mungkin PAS saja yang boleh mencabar Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Kalau sekiranya mereka berjaya mematikan Parti Bersatu atau pemimpin Parti Bersatu, tinggal PAS. Tapi PAS pun tidak tahu selamat ke tidak, sebab memang ada usaha juga nak kaitkan pemimpin PAS termasuk Tok Guru Abdul Hadi Awang dengan rasuah. Jadi sekiranya mereka boleh kaitkan Tok Guru dan beberapa pemimpin PAS juga dengan salah guna kuasa dan rasuah, maka PAS pun boleh dimatikan. Jadi bermaknanya oleh kerana Perikatan Nasional ataupun PAS dan Bersatu enggan menyertai kerajaan yang dipanggil kononnya Kerajaan Perpaduan, dan PAS dan Bersatu berdegil dan masih nak menjadi pembangkang, maka Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan hapuskan pembangkang dengan cara menghapuskan kedua-dua parti PAS dan Bersatu, dan juga memancung pemimpin-pemimpin dari Parti Bersatu dan PAS, dan juga pemimpin-pemimpin UMNO atau bekas pemimpin UMNO yang telah ditendang keluar dan kemungkinan mereka akan menyertai pembangkang. Maka sebelum mereka menyertai pembangkang, mereka akan dipancung. Jadi akhirnya semua geng UMNO yang telah ditendang keluar, termasuk pemimpin dari PAS, pemimpin dari Bersatu, semua akan dipancung, dan akhirnya tidak akan wujud lagi parti pembangkang atau pemimpin dari parti pembangkang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.